صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم اجعل لي يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kita Allah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala masih menyukai inayah dan hidayah kepada kita. Bersama-sama kita berada di rumah pada malam ini. Semoga Allah Taala yang senantiasa merahmati, mengampuni dan memberkati kehidupan kita di dunia dan berikan kebaikan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmatullah di mana kita sambung nama yang ke-74 daripada 99 nama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi umrihi bi daral amin ya rabbal alamin. Asmaul husna yang ke-74 daripada 99 nama Allah Ta'ala. Allahu. Maksud Allahu yang tiada di atasnya sesuatu dan tiada mengkalahkan akan dia oleh sesuatu. Jadi dari dua makna itu. Yang pertama, yang tiada di atasnya sesuatu. Mana tak satu yang boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah lahirkan kekuasaannya yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kuasa yang ada di alam ini. Allah lahirkan keindahan ciptaannya yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana makhluk yang ada di alam ini. Jadi Allah lahirkan segala-galanya kepada kita. Yang kita boleh lihat untuk renungan kita bersama dalam Al-Quran, Allah sebut apalah yang dulu tidak akan melihat, dan apalah yang dulu dan tidak akan melihat. Ayat Allah kamu, tengok langit, tengok bumi, tengok unta, tengok bumi. Apalah yang dulu langit dari ibidi kaifa kulikat wa ila sama kaifa rufi'at wa ila ardzika fatihat. Allah tak kau tidak tengok. Maknanya Allah tunjuk kepada kita kekuasaannya dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh mengatasi Allah lebih pada Allah. Itu kalau kita tengok manusia buat hujan, manusia boleh buat hujan, cipta hujan tiruan. Nah, dengan menggunakan air yang dibuat dicipta oleh Allah. Nak pergi ke udara di angkasa ni, langit tu nak pergi dekat. Buat pembenihan awal. Ayam tu Allah Ta'ala buat. Maknanya manusia tak dia buat ayam. Manusia buat hujan tiruan, hanya turun pada tempat yang ditaburkan benih tu, benih ayam. Maknanya tak ada. Jika Allah turunkan hujan, Allah cipta hujan, boleh putih semua. Ada banjir. Itu yang nak abang kita. Siapa boleh mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ulama sebut maksud al-zahiru ni adalah al-ulul irtiqa. Tinggi dan di atas. Dia siapa mampu untuk mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan dia ada di atasnya sesuatu. Tak ada siapa boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala lebih pada Allah. Jadi
bila kata Allah Ta'ala tu tak ada siapa boleh atasi dia. Maka begitulah Islam yang Allah turunkan sebagai agama daripada Allah pun tak ada siapa beratasi. Kesempurnaan undang-undang hukum hakam apa jua yang ada dalam Islam itu tak siapa boleh atasi. Yang Allah sebut al-Islam ya'lu, Islam tinggi, wala yuqna alaih, siapa yang lebih tinggi daripada Islam. Di Islam ini Allah turunkan kepada kita tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada Islam. Sempurna. Islam itu Allah buat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan kami sempurnakan pada hari ini agama bagimu. Islam itu sempurna. Jadi ada yang lain lebih sempurna daripada Islam. Semua undang-undang yang hukum agama apa itu paling sempurna, paling baik. Itu dia kata yang tiada di atasnya sesuatu. Yang kedua, yang dan tiada mengkalahkannya oleh sesuatu. Tak ada satu kuasa yang kuat, tak mana pun hebat, tak mana pun. Maka semua kekuasaan, keperkasaan yang ada di alam ini tidak boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada atasi. Allah pun menang dalam segala segi. Kalau ulama sebut al-qalabatul wal qahr, menguasai ataupun mengalahkan. Makna Allah yang menguasai kita, Allah akan mengalahkan kita. Jadi kita jangan sombong, jangan angkuh dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kekuatan Allah beri kepada kita, kita tidak boleh gunakan kekuatan itu untuk lawan Allah Ta'ala tadi. Sebab kita tidak mampu mengatasi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bagi kekuasaan, kekuatannya kepada kita orang beriman untuk kalahkan musuh-musuh dia. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Cuma tak sampai masa lagi. Tak sampai masa lagi Allah nak bagi kepada kita untuk kita. Cuma tanda-tanda kemenangan itu pun kita nampak. Tanda kita nampak tanda-tanda kemenangan Malaysia. Ulama al-Zahir itu ulama sebut al-ma'un, al-mu'awanah. Maknanya Allah Ta'ala itu akan sentiasa memberi pertolongan. Beri pertolongan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah kata intan surah yang cukup. Jika kau bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Jadi kita yakin. Kalau kita jauh dalam agama Allah Ta'ala, kita berjuang untuk agama Allah Ta'ala, kita kena yakin Allah Ta'ala akan bantu kita. Dan bila Allah bantu kita, tiada siapa boleh mengalahkan kita. Yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita yang peristiwa Badar, Allah turunkan pertolongan melalui malaikat yang Allah turunkan untuk bantu Nabi dan juga orang-orang beriman menentang kafir Quraisy. Walaupun bilangan tentara Islam hanya 3. Lawan sejukan. Bagaimana kita akan peperangan Khandaq. Walaupun Madinah dikepung oleh musyrikin, yang dibantu oleh Banu Quraidah dan Banu Qainuqa Yahudi daripada datang. Quraisy bom Madinah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kalahkan mereka. Allah hanya hantar angin saja untuk mengalahkan mereka. Ini makna kalau Allah nak tolong, maka siapa boleh kalahkan mereka. Sebab Allah Ta'ala itu Dia Maha memberi pertolongan, Dia Maha perkasa, Dia yang mengalahkan segala sesuatu. Dan siapa boleh kalahkan. Walaupun seluruh makhluk bangun berhimpun untuk menentang Allah, pastinya kita tidak mampu melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan zahirkan kekuatannya. Allah akan zahirkan kekuatannya. Maka tidak mungkin kita dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hantar hujan 3-4 hari ya. Hantar hujan 3-4 hari ya banjir. Kita tak ada nampak apa. Kita tak boleh halang ayat tu untuk membawa kemusnahan kepada kita. Kita tak boleh.
nak halang ayat yang Allah hantar. Allah hantar ribu, Allah hantar angin. Untuk anggap pokok bangunan rumah kita melayang ambil pokok. Tidak siapa boleh tahan angin yang dihantar oleh Allah Ta'ala sebagai tentera dia untuk tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lahirkan kekuasaan dia, Allah lahirkan keperkasaan dia, Allah lahirkan segala sesuatu untuk kita lihat, untuk kita ambil pengajaran iktibar bahawa kita adalah makhluk yang lemah. Kita ni lemah, kita bukan ada apa. Sembanganlah, sembanganlah, kita bukan ada apa. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan mengalahkan segala sesuatu. Itu makhluk yang ada dalam kitab perisai dari muka. Kalau kita tengok dalam kitab zikir ni disebut Allah Ta'ala itu apa? Al-Zahir. Al-Zahir maknanya Allah Ta'ala itu maha nyata. Allah itu maha nyata, yang maha nyata, yang memperlihatkan kepada kita akan kewujudannya. Allah memperlihatkan, menzahirkan kewujudan Allah Ta'ala ini dengan mana? Dengan nyata secara menghadirkan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi Allah tunjukkan diri dia, kewujudan Allah, kata Allah Ta'ala itu ada. Itu kita mengaji sifat 20 kan. Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Apa dalil sifat wujud? Dalil sifat wujud, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu dalil. Kata Allah Ta'ala itu ada. Allah wajibkan kewujudan kepada kita dengan apa yang Allah cipta. Jadi maknanya kita ni, makhluk ni adalah tanda kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cipta bulan, cipta bintang, cipta matahari, cipta manusia. Seperti disebut ayatul manzurah, ayat-ayat tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa wujud. Allah Ta'ala itu sentiasa wujud, ada di mana-mana. Allah ada. Kalau tak ada Allah, maka tiada lah. Kalau tak ada Allah, tiada lah kita. Mustahil Allah Ta'ala itu tak ada. Sebab kita dah ada. Sebab kita dah ada. Dan kalau kita tak ada, Allah tak ada. Kalau kita tak ada pun, Allah tak ada. Pasal Allah itu zat yang wajib wujud, zat yang mesti wujud, mesti ada. Zat yang mesti ada. Tak ada kita bahawa Allah tak ada. Cuma kita ni sebagai dalil, sebagai tanda, sebagai perubahan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terjadinya kita, terciptanya kita, wujudnya kita adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mencipta langit, khalaqas samawati wal ardh, Allah cipta bumi. Wa ma bainahuma, Allah cipta apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan barang yang ada di antara langit bumi. Di atas langit yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh, maka seluruh apa yang ada antara langit yang ketujuh sampai bumi yang ketujuh, semua tu bainahuma, semua tu antara keduanya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lahirkan kewujudannya kepada kita. Sebab itu dalil akli bagi setiap sifat 20 yang kita mengaji itu ialah baharu sekalian alam ni. Ulama sebut baharu sekalian alam ni. Apa makna baharu di alam ni? Mana alam yang asal tak ada, kemudian ada. Itu baharu sekalian alam ni. Asal tak ada, itu ada. Bila ada tu, dia tak boleh ada dengan sendiri. Botol air ni dia tak boleh ada tani dengan sendiri dia. Meja pula tak boleh ada tani dengan sendiri dia. Melainkan ada orang yang letak botol air ni. Melainkan ada orang tolak tak biar tani. Mereka boleh tak duduk sana. Pasal bila ada kat saya, pasal ada orang yang buat main bagi kat saya.
Mana dia tak demam diri. Makhluk dia tak demam diri. Dia tak demam diri. Malaikat ada yang bawa man. Jadi maknanya semua benda yang wujud di alam ini adalah baru. Asal tak ada, tergantung ada. Siapa bagi ada? Siapa mewujudkan kita? Yang mewujudkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada Allah kita datang. Lepas ini kepada Allah kita akan kembali. Jadi bila sebut Allah you, itu maksud yang kita kena faham. Dan bila kita faham, kita kena yakin bahawa kita adalah makhluk yang kita adalah insan yang serba kekurangan. Kita tak ada lawan Allah Ta'ala. Pasal Allah terlebih segala-galanya. Kita tak ada lawan Allah Ta'ala. Sebab tidak ada makhluk yang boleh mengalahkan Allah. Jadi kita bila kita semua, kita kena sentiasa ada sifat rendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita sembahyang, kita sujud. Sujud tu tanda kita menghina diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah. Kita sembahyang sujud 2 kali. Sujud di atas tempat yang kita datang, di atas tempat yang kita pijak. Kita letak dahi kita, kepala kita yang tinggi waktu berjalan, kepala kita yang tinggi waktu kita duduk. Tapi waktu sembahyang kita kena letakkan dahi kita yang tinggi tadi, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita menghina diri, merendah diri kepada Allah. Itu kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah Al-A'la yang maha tinggi, wa bihamdihi yang maha terpuji. Mana Allah tu maha tinggi, Allah tu maha terpuji. Kita hina, kita rendah, kita buang segala-galanya. Sebab tu ulama yang kita mengaji bab sembahyang, ulama cerita kepada kita, sebab apa kita kena sujud 2 kali. Pasal apa? Hikmah sujud 2 kali. Sujud yang pertama, tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah bagi nikmat kita, wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Yang tak dihitung, tak dikira. Kita sujud kepada Allah kerana kita mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang zahir maupun yang batin, yang kita nampak atau yang kita tak nampak. Yang nikmat itu terlalu banyak. Sujud yang kedua, kata ulama, kita sujud tanda kita merasa hina diri kepada Allah. Jadi kalau waktu sujud itu masih lagi berasa besar diri, masih lagi berasa megah diri, itu tak kena. Tak kena. Sebab kita dihina. Kita dicabut oleh Allah daripada lumpur yang kita. Asal Nabi Adam dia jadi lumpur yang kita. Itu yang Iblis yang mau sujud Nabi Adam. Pasal dia berasa dia lebih mudah daripada api. Nabi Adam daripada tanah. Dia nak merasa dia lebih mudah. Itu dia nak sujud. Kita ada tanah lumpur yang kita. Itu Nabi Adam. Dan proses kita ni lahir. Lepas Nabi Adam kita ni lahir. Lepas tu lahir kita daripada mani, air mani yang hina. Air mani yang hina. Jadi makna kita ni bukan mulianya kita kerana takut kepada Allah. Bukan mulianya kita kerana angkat, kerana kedudukan, kerana kekayaan, kerana pengikut yang ramai. Mulianya kita kerana takwa kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi muslimin muslimat rahimahumullah, dengan nama Allah ni kita sentiasa berasa kita ni rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak mampu untuk mengalahkan Allah. Jadi bila kita Allah tu maha berkata, maha berkata, siapa tak lawan dia, jadi tunggu
diri kita patut taat kepada segala arahan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu makna kita berasa hina. Itu bahasa kita berasa rendah diri. Mana apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita niat. Itu mana orang tu adalah orang yang berasa rendah diri dengan Allah, hina diri dengan. Tapi kalau Allah suruh pun dia tak buat, Allah larang dia lawan buat juga. Itu orang sombong. Orang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong dengan Allah, tak ikut perintah Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak ada tempat baginya dalam surga melainkan Allah. Na'udzubillah. Jadi sama-sama kita sentiasa berasa rendah diri dan taatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit ringkas maksud nama Allah Ta'ala Al-Ghafur. Jadi kita tengok apa manfaat daripada nama ni, nak beramal macam mana, nak ambil manfaat daripada nama Allah Ta'ala Al-Ghafur. Yang pertama, untuk kita mendapatkan, Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Kita sentiasa dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah. Kita ni pernah dapat. Pada hati kita Allah sudah dijajak dengan doa kaya muqallibal qulub wa yang membolak balikkan hati. Tapi qalbi tetapkan hatiku ala dinik di atas agama. Mana hati kita ni dipegang oleh Allah, disusun atau oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah nak bagi hidayah, dia boleh bagi. Dia tak bagi, kita tak boleh kata apa. Dia nak bagi iman, dia boleh bagi. Dia nak bagi taufik, dia boleh. Dia tak mau bagi apa, kita tak boleh buat. Jadi kita nak mohon kepada Allah supaya kita sentiasa dalam kebenaran. Perjalanan hidup kita di atas agama Allah, di atas sunnah Nabi, di atas Al-Quran. Kena perjalanan kita. Kehidupan kita seluruhnya duduk dalam Islam. Ya Allah, ya amanu kudu fi sinnika. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan duduk-duduk, bukan sikit-sikit masuk semua. Jadi nak bagi kita duduk dalam kebenaran Islam yang diperintah oleh Allah Ta'ala ni, maka ulama ajak kita dengan nama Allah Hiru ni, suruh kita baca selalu lepas sembahyang subuh. Lepas main subuh, baca ya Zahir, ya Zahir, ya Zahir sebanyak 21 kali. Dengan niat Allah tunjukkan kita, tetapkan kita di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baca lepas subuh 21 kali. Lepas subuh kalau kerja sambil kaluh tu boleh baca. Nama masjid Majmu'ah, ambil jalan balik tu baca. Ya Zahir, ya Zahir, ya Zahir, ya Zahir. Enggak nak. Sambil nak mutu, sambil nak kaki. Kalau ada taman dua tu, kalau satu tu memang dan. Kalau satu kisah ya. Tak ada mahu. Sambil dua kesiap pun boleh baca. InsyaAllah kita baca ya Zahir, ya Zahir ni untuk tadi pada subuh dengan niat supaya kita sentiasa duduk dalam kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baca lepas 21 kali. Yang kedua, kalau kita nak ambil Allah sentiasa berikan cahaya dalam hati kita. Bila Allah bagi cahaya ni, insya-Allah orang kata apa, kita mudah dengar. Nasihat kita mudah dengar, hati kita sentiasa lembut. Orang yang dalam hati nak ada cahaya, bukan kegelapan. Jadi dalam hati kita dan hati kita bercahaya. Orang yang dalam hati ada cahaya akan dia dapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca ya Zahir ni setiap hari 15 kali. Mana-mana waktu itu. Waktu mana
15 kali setiap malam. Dengan niat Allah berikan cahaya dalam hati kita. Itu mana lepas setiap hari 15 kali dan setiap kali lepas sembahyang Jumaat. Lepas berikan sembahyang Jumaat pada Allah tu baca 15 kali. Mana dua masalah. Mana sehari 15 kali dan setiap lepas Jumaat 15 kali. Lepas sembahyang Jumaat. Bukan terlepas sembahyang Jumaat, selepas maju. Kemudian yang ketiga, yang ni banyak sikit. Yang ni banyak. Untuk kita dapat kefahaman agama yang mendalam. Maknanya kita dapat kefahaman agama yang mendalam. Kalau kita faham Islam tu, sampai siapa manusia kita faham. Yang ni banyak kita kena baca. Baca banyak tak banyak kan? Nampak macam bunyi tak banyak. Bila tak banyak mana pun. Baca 1106 kali. Bukan hari. Dalam tempoh sebulan baca 1106 kali. Jadi bagilah dengan 30 berapa kali ya? Mana sehari tak sampai 40 kali, 30 kali lebih ya? Sehari 30 kali lebih ya? Sebulan 1106 kali. Dan afdalnya baca selepas solat fardu. Mana-mana. Kalau tadi kita baca lepas subuh, yang ni kita baca 30 kali lebih ni. Pada waktu zuhur juga, waktu asar, mana-mana waktu. Itu afdal. Baca selepas sembahyang fardu. Insya-Allah Allah akan bagi kita kefahaman agama yang mendalam. Maknanya bila mengaji, Tok Guru bak sikit dia faham aja. Ada kedua. Tok Guru bak tinggal dia faham cepat. Tu kita faham aja. Kalau dia syarat ada Tok Guru. Lepas apa Allah bagi kefahaman yang mendalam tentang agama. Nak faham agama ni Allah akan bagi. Bila kita dah baca Allahumma rzuqna fahman nabiyyin tu doa. Ya Allah berilah kami kepada kami ini kefahaman sebagaimana para nabi. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Berilah ilham kepada kami sebagaimana para malaikat yang muqarrabin yang dekat dengan Allah. Waftah qulubana Tuhan arifin. Ya Allah berilah dalam hati kami, buka pintu hati kami ini dengan arifin, faham tu. Arif. Jadi untuk dapat yang tu, sampai kita berdoa kepada Allah, amalkan baca ya Qahir ya Qahir. Sebulan 1106 kali. Mana sehari 30 kali lebih. Insya-Allah. Bila kita faham agama ni, mudahlah kita nak taat kepada Allah. Masalahnya kita tak faham. Pokok yang jawab Islam tu antara sebab di pada Islam kalau dia tak faham. Dia tak faham. Yang kedua kita tegak. Bila tak faham tu dia kena mengaji dia faham. Bila tegak dia tegak dia kita boleh ada apa yang ada tegak. Bukan apa jahat dia tak kenal Nabi, dia kenal boleh kenal Nabi, betul Nabi dia betul, Nabi dia bagus, Nabi tak ada bohong. Apa Nabi cakap betul dia betul. Tapi jenis pegang yang boleh kan apa waskat baru apa tu mana tegang enggan tu mana tegang tu sifat boleh. Jadi bila kita faham agama, insya-Allah kita akan ikut agama. Kita tak faham payah. Kita kata wajah dia tak faham, dia tak berhenti. Bicara
kan? Apa yang berlaku di Sabah. Pak tak masuk tadi. Orang tak faham, dia tak tahu. Bila orang faham, dia tak tahu. Dia faham. Dia faham lagi hukum, dia faham lagi, dia faham lagi matlamat sebenar perjuangan kita. Dia dah faham keadaan. Bila tak faham tu, dia ulama dia nampak jauh. Dia nampak jauh. Kita nampak dekat. Dia buat orang dulu kata macam kenal orang. Mau kenal nampak orang. Kata-kata lain pun. Mau kenal. Dia kata lah, dia pun tak faham. Apa yang ulama nampak, apa yang ulama difahamkan oleh Allah ni, berikan apa nama ilham oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dia pun nampak. Sebab matlamat kita lebih besar. Dia kita pun target kita besar. Kita nampak tak besar. Kita tak nampak kecil. Betul-betul amalkan yang berbeza ini. Kita dapat pemahaman agama yang sempurna, yang mendalam. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang baik, orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah sampai, insya-Allah. Itu nama Al-Ghafir. Sambung nama yang ke-75 Al-Batin. Maka Al-Batinu yang tiada yang lebih hampir daripadanya sesuatu. Tiada yang lebih hampir daripadanya sesuatu. Dekat. Walaupun batin, kita kata batin. Tapi yang kata batin ni makna dekat. Yang lebih dekat. Siapa yang lebih dekat dengan kita? Tak ada yang lebih dekat dengan kita. Mak kita, ayah kita, jauh. Walaupun duduk rumah, bini kita jauh. Walaupun duduk rumah. Walaupun tidak sekaki, tidak sepandai, tidak berkilat, tidak satu selimut. Dan tidak selimut kan? Tak tidak ada selimut. Saya tidak sedekat selimut. Dia selimut, saya tak selimut. Saya tak selimut, rimat. Batai buat dia ni, orang tu batai. Saya kan tak batai. Batai tak sepi. Jadi, makna nak abang kata walaupun kita dekat dengan bini kita, dekat dengan ayah mak kita, dekat dengan anak-anak kita, Allah lebih dekat dengan kita. Dekat Allah Ta'ala, tengok bagaimana diri kita. Lagi banyak kita ingat Allah, maka lagi dekat Allah dengan kita. Nabi kata, kita ingat Allah sedengkai, Allah ingat kita sedepan. Nak abang kata Allah tu lebih dekat dengan kita. Walaupun kita ingat Allah Ta'ala sekali, Allah ingat kita lebih bersekali. Kerana Allah itu dekat, terlalu dekat dengan kita. Bila Allah dekat dengan kita, insya-Allah kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Tapi kalau hati kita jauh dengan Allah, Allah pun jauh dengan kita. Sebab tu nak ingat Allah dekat dengan kita, tidak dengan kita, tengok diri kita ni lagu mana. Hati kita dengan Allah macam mana? Otak kita dengan Allah macam mana? Amalan kita dengan Allah macam mana? Dia tengok tu, kita boleh memahami sendiri Allah itu dekat atau tidak dengan kita. Jadi nak bagi Allah dekat dengan kita, jaga dalam amalan kita, jaga dalam mulut kita, jaga dalam pemikiran kita, jaga dalam hati kita. Mana terjaga ada hubungan hati kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama dia amalkan zikir-zikir tertentu sebagai satu jalan untuk mereka muraqabah dekat dengan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak dekat dengan Allah, dia amalkan zikir-zikir yang tertentu. Kita ada zikir-zikir tertentu amal yang kita ambil untuk kubur kita, untuk kita. Kalau tak ada tuan-tuan, ambil amalkan tasbih, selawat, istighfar. Tasbih dekat dengan Allah, selawat dekat dengan Nabi, istighfar diri kita. Amalkan pagi, jam. Kalau kita tak
lima daripada tutur terdekat. Aman. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lawat Muhammad Muhammad atau panjang lagi ke? Astagfirullahaladzim. Aman kan? InsyaAllah Allah akan dekat dengan kita. Kita tasbih, kita dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Kita selawat, kita dekat dengan Nabi. Nabi akan dekat dengan kita. Kita istighfar, kita membersihkan jiwa kita, membersihkan dosa kepada Allah dan Subhanahu. Amalkan, insyaAllah. Allah akan dekat dengan kita. Hampir dengan kita. Kita pun dekat betapa hampir dengan Allah dengan kita ni. Bila kita ingat saja dan disebut, dengan kita ingat Allah. Allah yang tidak itu mana dekat Allah Ta'ala dengan kita. Jadi amanah juga. Mana-mana zikir, mana-mana amalan yang kita semua daripada kubur. Dia tengok cerita tadi ni, dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi, tapi tak jumpa Nabi. Ada kita minta beri nama dia. Yang selalu kita dengar Uwais Al-Qarni. Apa amalannya? Amalannya hanya sebut Allah. Sentiasa lidahnya dibagi dengan sebutan Allah. Allah. Dia dalam gembala Nabi. Dia sentiasa sebut Allah. Dengan bekerja Allah, dengan makan, sentiasa lidahnya dibagi kalimat Allah, 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 Allah. Sehingga Nabi pesan kepada sahabat-sahabat Nabi, Umar Allah. Teman-teman yang besar. Lepas Nabi mati wafat, Nabi kata apa jumpa Uwais Al-Qarni untuk minta nasihat daripada dia. Nabi pesan tak sahabat-sahabat Nabi yang hebat, yang dijamin masuk syurga, supaya pergi jumpa Uwais Al-Qarni ni, jumpa minta nasihat. Masya Allah. Sahabat-sahabat ni mereka takut dengan apa yang Nabi sebut. Lepas yang wafat, lepas itu tidak. Dia ni gembala Nabi. Dia memang betul. Bila pergi jumpa dia, dia pun kata kami dia pun nak jumpa pun. Sebab Nabi kata, Uwais Al-Qarni ni dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Tak terkenal di bumi mana? Penduduk dunia tak kenal dia. Tak orang kenal dia gitu. Tapi penduduk langit cukup kenal dengan dia. Sayang dia. Sebab tu bila pergi tanya orang, ada orang kenal, ada orang tak kenal. Dia tu lah. Dia bapak dia duduk kat gunung tu. Duduk belah kami. Kat bukit tu. Di pinggir-pinggir gunung. Di bukit. InsyaAllah. Buat je lah. Salam baik. Anak kita kampung ni. Jadi, dia pergi jumpa dan minta nasihat. Berkata kalimah dia minta nasihat daripada Tuhan. Dia kata apa? Dia kata orang yang minta nasihat lebih baik daripada orang yang beri nasihat. Dia hendak diri. Dia pergi cakap kata, dia cakap kata. Lain-lain dia pun tanya lagi. Tak ada pilihan, tak ada pilihan duduk. Dan siapa tak baca tak lagi. Siapa tak baca tak lagi. Maka dia kata, kalau aku cakap dengan kau, kalau aku cakap dengan kau, Allah keluar pada hati. Kalau aku cakap dengan kau, Allah keluar pada hati. Aku tak ingat. Tu orang yang hati dia dekat dengan aku. Lepas tu dia jawab, dia belum pertama jawab pertama. Dia cakap. Bila dia berkata, dia kata duduk dia. Sama-sama dengan dia. Betul dah kata. Uwais Al-Qarni ni dia mati tuan-tuan. Kukuh dia orang ambil Uwais. Dah ada siap. Lepas dia
tiba-tiba waktu dia bawa kali dia langkah ke tempat dah, mari tengok seketul batu yang besar diangkat naik. Itulah perkuburan kubur dia diangkat naik. Mana dia terkenal. Orang yang kuat. Pada dia buat hati dia dekat dengan Allah. Bila hati dekat dengan Allah, Allah cukup dekat dengan kita. Itu kata Allah, dekat tu Allah Ta'ala dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita cukup amalkan sikit-sikit amalan-amalan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Awal itu kena buat dah. Itu mesti dah. Ini benda-benda yang lain. Bertakaruk dan dekatkan diri dengan Allah di kita kena buat. Jadi disebut pada kita ni dia kata al-batinu yang tersembunyi. Apa makna tersembunyi? Yang tidak diketahui, yang tidak kelihatan. Mana Allah Taala ni kenapa? Yang tidak kelihatan. Tapi Allah tu ada tak? Ada. Walaupun Allah tak tersembunyi, tapi Allah tak. Kita tak nampak. Sebab tak nampak, pasal muqala fatuhu ta'ala dan hawadis. Allah tak sama dengan segala. Allah tak sama dengan segala. Tersembunyi Allah tadi tersembunyi, tetapi nyata. Walaupun Allah ni tersembunyi, kita tak nampak, kita tak tahu di mana, tapi tetap Allah Ta'ala tu ada nyata. Sebab tu Allah Ta'ala di mana-mana. Kita mana pun ada. Sebab tu Nabi sebut, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Bila mana pun kita kena bertakwa. Pasal apa? Bila mana pun Allah nampak kita. Allah perhati kita. Allah awasi kita. Allah jenguk kita. Bila mana? Pergi jamban ke? Pergi shopping ke? Pergi kerja ke? Pergi makan angin ke? Bila mana-mana pun. Bila kebun sampai habis ke? Bila mana pun. Allah sentiasa ada. Walaupun sembunyi. Itu kita kena. Itu yang kedua. Yang kedua, dia adalah Allah yang menyembunyikan apa-apa yang kehendaki dari kefahaman dan pandangan masyarakat. Allah tak akan sembunyikan apa-apa sahaja yang Allah kehendaki daripada kefahaman. Maknanya, kalau Allah bagi kita faham, itulah syarat kita faham. Dan daripada pandangan masyarakat, itu yang orang hilang tak info kan. Allah bagi tak kita nampak. Walaupun kadang orang yang hilang tu, dia nampak kita. Dia nampak kita lalu-lalu. Dia nak kenduri tak boleh. Dia nampak kita. Kita tak nampak. Pasal apa? Allah tutup pandangan. Allah sembunyikan ada pandangan mata-mata kita. Kita tak nampak. Berapa banyak macam dekat kan? Kok zokai lah apa. Dia hilang. Tapi dia nampak orang pergi balik. Dia kedua nama dia. Tapi dia tak boleh nak bersuara. Itu kerja Allah yang tutup pandangan. Sejak dari ini, kesalahan yang kita lakukan juga akan disembunyikan oleh Allah jika Allah kehendaki. Benda hak yang buruk, hak tak elok yang kita buat, maksud yang kita buat, Allah boleh sembunyikan kalau Allah kehendaki. Kalau ada nak zahirkan, Allah tunjuk. Sebab itu kita bila buat benda maksiat, jangan tunjuk kau. Jangan berasa megah dengan maksiat yang kita buat, maksudnya buat. Padahal Allah dah sembunyikan. Kita bercerita, kita telah menzahirkan kejahatan kita. Itu orang dipanggil orang yang bangga dengan maksiat tempat dia dalam neraka. Sebab itu kalau hak dulu muda-muda kita dulu muda-muda jahat. Jangan ada cerita dia kau. Orang tak tahu jangan cerita. Biar dia duduk dalam limpatan sejarah kita untuk jadi pengajaran kepada kita untuk perubahan kehidupan kita. Jangan ada cerita. Jangan ada boleh dah. Apa ingat dulu aku pun apa. Mana tahu. Jangan ada cerita. Itu megah dengan jahat. Tak boleh. Haram hukumnya. Hak nama tu babi. Dia lepas dah. Allah tutup dia. Kita jangan ada buka. Jangan ada buka air kita kepada orang. Ada orang yang dia suka tak. Hampa tak tahu. Hampa kata hampa jahat. Hampa tak kenal aku lagi. Hampa tak kenal. Jangan ada perkataan macam tu. Patut orang yang megah dengan kejahatan tak boleh. Hukumnya haram dan tempatnya dalam neraka. Pasal Allah sembunyi. Pula apa? Jangan.
Dan begitu juga lah dengan amal kebajikan kita. Hak kita buat baik pun kita sembunyikan. Jangan bagi orang. Melainkan untuk pengajaran. Nak bagi orang ikut kita, boleh kita tunjuk. Tapi kalau boleh, kita elak. Dan ini Allah mampu berbuat apa-apa yang disukai itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis maksudnya. Amalan ni. 3 dan 4 amalan dia. Yang pertama, nak bagi hati kita sentiasa mencintai untuk melakukan solat. Nak kena buat sembahyang. Rajin main kurang, rajin yang sembahyang. Main wajib kena wajib pada. Ini hak sunat-sunat ni. Bagi kita rajin sembahyang. Jangan berpuasa kuat, dan sembahyang makan-makan. Nak bagi tahajud makan-makan. Amalkan. Ya Batin. Sebelah kali satu. Dengan niat Allah berikan kekuatan kesenangan dalam hati kita untuk melakukan amalan solat amal sembahyang. Sembahyang yang berat. Nak bagi tahajud bukan dia apa berat. Padahal subuh dah 6 dengan berat. Tak kenal dah. Kita bagi 5 setengah. Main 2 rakaat, 4 rakaat dah lagi bagi tahajud. Dan dia kerana malas ni tak buat. Dia makin kecil dia. Makin kecil tu 4 tengah dia kecil, tidur balik. Atau makin pasal ada bunyi keluar rumah. Orang dah tak tahu gerai tu. Dia makin. Padahal dia tak hantar je dah. Padahal itu peluang rumah lagi tu dia kata tak. Kenapa? Ni hati dia berat. Jadi nak kena rajin sembahyang ni, amal Ya Batin sebelah kali tak insya-Allah. Yang kedua, nak bagi Allah Taala bagi ilmu yang bukan bermanfaat. Bukan. Ilmu ni ada banyak. Ada ilmu yang mudah kita belajar, ada ilmu yang payah. Ada ilmu yang kita mengaji pun tak dapat. Jadi makna kita nak minta Allah bagi kita ilmu yang orang tak dapat, tapi kita dapat. Ilmu yang baik. Contohnya. Jadi maknanya ada benda yang orang payah. Dan ilmu lalu ni atukah semua dapat. Jadi amalkan. Kami dapat ilmu tu, maka amalkan Ya Batin setiap kali lepas sembahyang 30 kali, 5 kali sembahyang 150 kali. Setiap kali 30. Jangan buat solat yang macam ni tak. Dia pun tertib dia. Lepas sembahyang subuh 30, Zuhur 30. Ikut tertib. Lepas sembahyang 30 kali. Dia tak boleh ikut kali buat sekali 50. Tak boleh. Itu bukan tertib dia. Tertib dia setiap kali lepas sembahyang 30 kali macam. Pada sehari tak tertib 5. InsyaAllah Allah akan bagi ilmu-ilmu yang luar biasa. Ilmu yang orang tak dapat, kita dapat. Yang ketiga, amal Ya Batin ni 33 kali. Dalam sehari dia punya kali. Tujuan dia apa? Supaya kita terpilih sebagai orang yang terbaik. Maknanya kita ada kadang termasuk di kalangan orang yang terbaik. Amalkan Ya Batin dia punya hari supaya kita terpilih atau termasuk dalam kalangan orang yang terbaik dalam kampung ke, dalam masyarakat ke. Dan yang terakhir, amalkan Ya Batin juga 33 kali setiap hari supaya Allah Ta'ala sembunyikan keburukan yang ada pada kita, dilahirkan kebenaran yang ada pada kita. Mana supaya Allah tunjukkan bahawa kita ni orang betul, dan hak benda silap yang ada kita nak Allah tutup. Allah tutup benda silap yang ada. Bagi kita itu bersilap, bagi kita ni manusia. Jadi biar Allah kita amal ni, Allah tutup kekurangan kita, kesilapan kita daripada pandangan orang. Mana orang tengok kita, dia tak nampak hak buruk yang ada pada kita, tapi dia nampak hak baik yang ada pada kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, itulah nama yang ke-75 untuk amalan kita pertama. Mudah-mudahan kita semua dalam lingkungan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan pergi bulan depan, nama yang ke-76.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fathan 'arifina bil hikmati wa ashrah 'alaina rahmatan wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina nurana wa ighfir lana innaka 'alal qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.